Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan bacaan kita pada petang ini. Kita baca Al-Fatihah lah. Ya, kenapa? Kita dalam tajuk yang memperkatakan tentang bagaimana manusia itu boleh mungkin saya nak translate menjelma, boleh menjelma daripada satu makhluk yang berat dengan kebendaan sebab ia dijadikan daripada tanah. Tanah tu berat yang tidak macam udara. Kemudian dia boleh insilah. Insilah tu dia boleh transform menjadi satu benda yang ringan macam kapal terbang tu. Walaupun besi itu berat, tetapi dia beri kekuatan enjin tu, Boeing dia tu sampai dia boleh berterbang ke atas dengan begitu ringan sekali. Jadi ada kategori nabinya, kemudian kategori nabi dan rasul, aulia, dan hari ini dia nak pergi kepada kahanah. Kahanah ni dia tu kahanah ni mana tok bomo tok nujum lah tak? Wa ammal kahanatu fahiya aidan min khawasin nafsil insaniyah. Wa dhalika annahu qad taqaddama lana fi jami'i ma marra anna lin nafsil insaniyyati isti'dadan lil insilahi min al bashariyyati ila ar ruhaniyyati allati fawqaha. Wa annahu yahsulu min dhalika lamhatun lil bashari في صنف الأنبياء بما فطروا عليه من ذلك وتقرر أنه يحصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاما أو حركة ولا بأمر من الأمور. إنما هو انسلاخ من البشرية إلى الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر. Ini menarik juga ni. Dia terjemah kahanah ni dengan perbintangan. Apa? Perbintangan. Bintang. Okeylah. Orangnya tok nujum lah ni. Telahan. Dalam bahasa Melayu tempatan kan, para nujum lah. Nujum tu dia menghitung bintang kan. Jadi perbintangan ini dia kata adalah merupakan salah satu ciri khas roh, yakni jiwa manusia. Ia adalah sebagaimana berikutnya. Dalam pembicaraan yang terdahulu telah kita nyatakan bahawa jiwa manusia bersedia untuk menukar daripada manusia menjadi roh yang berada tingkat paling tinggi. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berubah. Satu pertukaran. Itu insilah. Insilah itu transform. Kepada sebagaimana yang dimiliki oleh para rasul. Kerana mereka memang diciptakan dengan fitrah yang sedemikian. Suatu yang tak dapat diperolehi dan tidak juga bergantung pada mana-mana bantuan daripada tanggapan, daya khayal atau melalui gerakan tubuh. Baik berupa pembicaraan atau gerak atau apa jua pun. Ia daripada yang bersifat sebagai seorang manusia menjadi sifat malaikat dengan sekelip mata sahaja. Maknanya bukan ilmu yang dipelajari lah. Itu yang apa tu? Orang baca tu nama apa? Dia panggil ilmu laduni. Mak apa dia? Mak apa? Laduni. Ada? Wa idza kana kadzalika wa kana dzalika al-isti'dad mawjudan fi at-tabi'ati al-bashariyah fayu'ti at-taqsim al-'aqli
أن هنا صنفا آخر من البشر ناقصا عن رتبة الصنف الأول نقصان الضد عن ضده الكامل، لأن عدم الاستعانة في ذلك الإدراك ضد الاستعانة فيه وشتان ما بينهما. فإذا أعطي تقسيم الوجود إلى هنا صنفا آخر من البشر مفطورا على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة عندما يبعثها النزوع لذلك، وهي ناقصة عنه بالجبلة، فيكون لها بالجبلة عندما يعوقها العجز عن ذلك تثبت بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنح من طير أو حيوان، فيستديم ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كالمشيع له. وهذه القوة التي فيهم مبدأ لذلك الإدراك هي الكهانة. Jika demikian keadaannya dan jika persiapan tersebut ada dalam tabi'i manusia, maka klasifikasi logis menghendaki bahawa harus ada jenis manusia yang lainnya. Selemah bagaimana yang pertama kepada sesuatu yang terbagus, bagai yang sebaliknya pula. Haruslah dengan yang serba berkurangan sebagaimana yang sebaliknya. Bebas daripada menerima apa-apa bantuan dalam usaha untuk berhubung dengan yang supernatural itu sendiri adalah sebaliknya daripada terlalu bergantung kepada bantuan yang ada hubungan dengannya. Ianya adalah dua hal yang sangat sekali berbeza. Makna, sekarang, okey, kata dulu lah. Okeylah. Kata dulu. Ada lagi ya. Sambung lagi dengar. Sekarang penjenisan tentang alam yang wujud ini menuntut harus adanya golongan manusia yang menurut fitrahnya berkemampuan untuk berfikir secara sukarelanya di bawah dorongan kekuatan rasional. Bila mana kekuatan itu menginginkannya. Akan tetapi kekuatan rasional itu bukan menurut keadaan semula jadinya berkemampuan melakukan persepsi supernatural. Maka apabila kedudukan ketidakmampuannya menghalangnya daripada berhubung dengan supernatural adalah suatu yang semula jadi baginya untuk terlibat dengan perkara-perkara sama ada yang berupa persepsi sensual atau yang berupa khayalan seperti jasmaniah yang terang dan nyata, tulang temulang binatang, percakapan dalam bentuk prosa lirik atau apa jua, burung atau binatang yang menampilkan dirinya, yakni seseorang yang kekuatan rasionalnya dengan itu dilibatkan berusaha untuk mengekalkan daya rasa atau tangkapan-tangkapan khayalan. Kerana itu dia bergantung bantuan yang untuk mendapatkan persepsi supernatural yang dia mimpikan. Kesemuanya itu memberikan semacam pertolongan. Okey. Maknanya di sini dia menerima di antara orang biasa yang tidak mempunyai apa-apa daya untuk naik kepada atas dengan orang-orang di atas sana, iaitu Nabi, Rasul dan para awliya. Yang kahanah ni ada macam
orang intermediate antara tu. Maknanya dia macam Ibn Khaldun kira tukar-tukar nujum, tukar apa ni sebagai satu golongan manusia. Kalau dalam kita katakan apa tu panca indra kan, ada dia kata ada indra yang keenam begitu kan. Mana orang yang di tengah-tengah tiga. Walikauni hadhihi nufus mafturat. Nak sepatah tu. Ilmu nujum hak dia nak bincang kahanah ni beza dengan astrologi tak? Ada, itu lain. Astrologi lain. Itu sains. Ini ramban. Tak nujum, ramalan. Ramal. Kalau bintang 12 ni. Abu Ma'syar Falaki. Datuk Muhammad, Assalamualaikum. Ya. Saya rasa sebab tadi Ustaz Kamil translate kan, yang translation Indonesia Ustaz. Yang perbintangan kan, yang kahanah itu dia translate as perbintangan. Mungkin kat situlah kita macam, saya pun mula-mula bila Ustaz Kamil kata perbintangan, saya fikir astronomi kan. Tetapi bila saya mendengar Ustaz Kamil dengan Datuk Mut baca dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dan saya tengok yang dalam Rosenthal ni dia macam apa orang kata divination dengan supernatural kan. Jadi more of Datuk Mut punya tu lah sifat kahanah tu kan, sifat kahanah ability tu fikir beyond apa yang kita nampak. Wallahu a'lam. Betul. Ni saya nak tanya Haji Farid sikit. Abang, yang tu kan yang apa? Dia masuk dalam kategori divination ke kita? Dia ada types of divination tajuk di dalam kita punya buku Rosenthal kan? Saya agak lost sedikit. Ibn Khaldun dia kenal perkataan terjemahan Rosenthal ialah soothsayer, SOOTHSAYR. Soothsayer ni orang yang ada boleh buat tenungan, buat ramalan. Orang yang ada. Maksud saya makna tok nujum, tok tukar tenung apa tu lah. Jadi dia tok yang tenung yang nak buat nujum semua ni dia memerlukan perantaraan. Maknanya kita di bawah title kecil dreamwork ke ada types of divination. Kita masih lagi membicara mengenai jenis manusia. Ni jenis yang tak ada inferior, yang lemah, tapi dia memerlukan perantaraan. Dia nak jadi seolah macam rasul tapi dia tak boleh. Perantaraan ni jenis manusia yang kata inferior, masih lemah. Okey, maksud saya kita dalam kan dalam Rosenthal tu dia ada sub division tu kan. Dreamworks, other types of divination or different kinds of supernatural perceptions. Ada dalam tak perasan tak apa. Kalau tak perasan saya tunggu. Sampai jumpa. Dia ni lanjutan dari perbincangan kita. Saya sesat sikit. Jenis manusia tu masih lagi dia panggil, kita dah bincang 3 jenis manusia. Kemudian ni dia bicara lagi satu jenis. Okey, bermakna kita masih lagi belum masuk lah. Okey, maknanya kita dalam buku Rosenthal kita masih di dalam page 142 kan? Saya rasa kat situ. Okey, boleh. Masih ada 6 prefactory discussion. Masih ada yang Okey. On track lah. Tapi saya lost. Okey. Terima kasih. Okey. Boleh nah? Boleh. ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال كان إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات وتكون متشبهة وتكون مشبتة وتكون مشبثة بها غافلة عن الكليات ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأنها آلة الجزئيات فتنفذ فيها نفوذا تاما في نوم أو يقظة
وتكون عندها حاضرة عتيدة تحضرها المخيلة وتكون لها كالمرآة تنظر فيها دائما ولا يخوي الكاهن على الكمال في إدراك المعقولات لأن وحيه من وحي الشيطان وأرفع أحوال هذه الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويخوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص فيهجس في قلبه عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يخذفه على لسانه فربما صدق ووافق الحق وربما كذب لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة ومباين لها غير ملائم فيعرض له الصدق والكذب جميعا ولا يكون موثوقا به وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصا على الظفر بالإدراك بزعمه وتمويها على السائلين. Saya akan baca sambung tadilah. Ya. Sebab bila saya baca yang Melayu ni dengan ayat Arab nampak dia tak ada isi sangatlah. Ya, tak apa. Jadi kekuatan yang mana bagi mereka yang berkenaan merupakan langkah permulaan di dalam persepsi yang supernatural itu ialah perbintangan. Jiwa orang-orang yang demikian secara semula jadinya adalah rendah dan tidak berupaya untuk mencapai kesempurnaan. Dengan demikian mereka memiliki persepsi yang lebih baik terhadap hal-hal yang tertentu daripada yang sifatnya adalah sejagat. Mereka lebih terlibat dengan membuat tanggapan. Demikian daya kekuatan menkhayalkan itu begitu kuat terbina dalam diri orang yang berkenaan. Sebab itu adalah hal yang berkenaan, hal-hal yang tertentu itu secara keseluruhannya telah meresapi kekuatan menkhayalkan di waktu tidur dan jaganya. Mereka adalah sentiasa bersiap sedia dan hadir di dalamnya. Kekuatan imajinasi itu membawa hal-hal yang tertentu itu kepada perhatian orang-orang berkenaan dan bertindak seperti cermin yang dapat dilihatnya secara terus-menerus. Ahli perbintangan atau penelaah tidak berupaya untuk mendapatkan kesempurnaan dalam persepsinya terhadap al-ma'qulat. Sebab ilham yang dia terima itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Kemuncak tertinggi yang dicapai oleh manusia itu ialah bersikap mengenepikan keupayaan panca inderanya dengan bantuan jampi dan penggunaan kata-kata yang mempunyai struktur yang sama, wazan-wazan. Kata yang mempunyai struktur yang sama setiap penghujungnya dan dengan itu mencapai perhubungan yang tidak sempurna seperti mana yang disebutkan. Daripada gerakan itu dan daripada kesokongan sesuatu yang asing yang turut mengiringinya, hatinya akan menerima beberapa inspirasi yang selanjutnya akan diluahkan dalam bentuk kata-kata penelah itu. Dengan demikian lazimnya akan bercakap benar
dan bersetuju dengan apa yang menjadi realitinya. Keraknya, walaupun demikian, apa yang disebutnya itu adalah semata-mata pembohongan kerana dia menambahkan apa yang merupakan kekurangannya itu dengan sesuatu yang asing kepada berbeza, tidak sesuai dengan apa yang menjadi intipati tanggapannya. Dengan demikian, apa yang benar dan yang palsu itu bercampur bau dan dirinya itu bukanlah seorang yang dapat dipercayai. Kerap kalinya dia bersandar pada agak-agakan dan andaian-andaian. Sebab dalam perlakuan menipu dirinya sendiri. Okey. Wa ashabu hadha as-saj'i humul makhsusuna bismil kuhan. Li'annahum arfa'u sa'ir asnafihim. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مثله هذا من سجع الكهان فجعل السجع مختصا بهم بمقتضى الإضافة وقد قال لابن صياد حين سأله كاشفا عن حاله بالإخبار كيف يأتيك هذا الأمر قال يأتيني صادقا وكاذبا فقال خلط عليك الأمر يعني أن النبوة خاصتها الصدق فلا يعتريها الكذب بحال لأنها اتصال من ذات النبي بالملأ الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأجنبي والكهانة لما احتاج صاحبها بسبب عجزه إلى الاستعانة بالتصورات الأجنبية كانت داخلة في إدراكه والتبسط بالإدراك الذي توجه إليه فصار مختلطا بها وطرقه الكذب من هذه الجهة فامتنع أن تكون نبوة. وإنما قلنا أن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع لأن معنى السجع أخف من سائر المغيبات من المرئيات والمسموعات وتدل خفة المعنى على قرب ذلك الاتصال والإدراك والبعد فيه عن العجز بعض الشيء. Okey. Belum lagi jadi panjang. Tak apa. Mereka yang menggunakan jampi atau mentera itu adalah dapat dikenali melalui nama pentelahannya. Mereka menduduki tingkat yang tertinggi dalam golongan mereka. Tentang mereka, Nabi pernah berkata, ini adalah kata-kata bersaja ahli-ahli perbintangan. Baginda menjadikan kata-kata bersaja sebagai ciri khas. Pasal apa orang dewan bahasa tak baiki perbintangan tu dengan hujung? Takut. Kena komplain orang dewan bahasa lah. Sesuai dengan maksud rangkaian sabda Nabi, kata-kata saja ahli-ahli perbintangan ketika bertanya tentang diri Ibn Sayyad. Nabi mengatakan kembali jawapan Ibn Sayyad. Ini pun dia tadi Ibn Sayyad ya, yang menelanjangi awal dirinya. Bagaimana hal ini sampai kepadamu? Jawabnya sampai kepadaku kadang benar dan kadang bohong. Nabi lalu bersabda persoalan itu sudah bercampur aduk padamu. Maksudnya ialah bahawa kenabian itu mempunyai ciri khas benar, tidak pernah berisi kebohongan. Kenabian itu adalah secara langsung dan perhubungan tersendiri, esensi atau zat Nabi dengan malaikat. Disebabkan oleh kelemahan dirinya sendiri. Perbintangan atau penelah itu adalah bergantung kepada bantuan kepahaman asing. Kesemua itu meresap ke dalam persepsinya dan bercampur bau dengan persepsi yang mana dia menghendaki
dia demikian dikelirukan oleh mereka. Dengan itu, mereka terdedah kepada melakukan pembohongan. Dengan demikian adalah tidak mungkin kegiatan ahli perbintangan itu adalah termasuk ke dalam kenabian. Okeylah. وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ زمن النبوة بما وقع من شأن رجم الشياطين بالشهب بين يدي البعثة وأن ذلك كان لمنعهم من خبر السماء كما وقع في القرآن سورة الجن والكهان إنما يتعرفون أخبار السماء من الشياطين فبطلت الكهانة من يومئذ ولا يقوم من ذلك دليل لأن علوم الكهان كما تكون من الشياطين تكون من نفوسهم أيضا كما قررناه. Jadi sebagian orang mengatakan bahawa perbintangan ilmu nujum lah sudah tidak ada lagi sejak zaman kenabian. Ketika syaitan dilempar dengan batu-batu api di masa kerasulan untuk mencegah mereka mendengarkan berita yang datang dari langit sebagaimana disebut dalam surah Al-Jin, Al-Quran. Padahal para ahli nujum ni, ahli perbintangan mengetahui berita-berita dari langit melalui syaitan-syaitan. Sehingga sejak itulah perbintangan sudah tidak ada lagi. Asumsi ini tidak benar sebab argumentasinya tidak mendasar. Kerana ilmu ahli perbintangan di samping diterima daripada syaitan juga berasal daripada diri mereka sendiri sebagaimana telah kita nyatakan sebelum ini. وأيضا فالآية إنما دلت على منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء وهو ما يتعلق بخبر البعثة ولم يمنعوا مما سوى ذلك. Di samping itu sebabnya pula ayalah bahawa ayat dalam surah Al-Jin itu ia hanya menunjukkan tercegahnya salah satu macam berita dari langit saja dan tidak tercegah untuk berita yang lain. Berita dimaksud jalan yang berhubungan dengan berita tentang kebangkitan. Dan dengan demikian terputus. وأيضا فإنما كان ذلك الانقطاع بين يدي النبوة فقط ولعلها عادت بعد ذلك إلى ما كانت عليه وهذا هو الظاهر لأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن النبوة كما تخمد الكواكب والسرج عند وجود الشمس لأن النبوة هي النور الأعظم الذي يخفى معه كل نور ويذهب. Jadi dengan demikian terputus perbintangan telahan atau kahanah tadi hanya di mana kenabian sahaja. Dan mungkin setelah itu ia kembali seperti semula. Inilah yang nampak jelas. Sebab persepsi supernatural itu semuanya beku di masa kenabian. Sebagaimana bekunya planet-planet dan bintang-bintang begitu ada matahari. Sebab kenabian merupakan cahaya yang mana dahsyat yang melenyapkan segala cahaya lain. وقد زعم بعض الحكماء أنها إنما توجد بين يدي النبوة ثم تنقطع وهكذا كل نبوة وقعت لأن وجود النبوة لا بد له من وضع فلكي يقتضيه
وفي تمام ذلك الوضع تمام تلك النبوة التي دل عليها، ونقص ذلك الوضع عن التمام يقتضي وجود طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضيه ناقصة، وهو معنى الكاهن على ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص ويقتضي وجود الكاهن، وإنما إما واحدا أو متعددا. فإذا تم ذلك الوضع تم وجود النبي بكماله، وانقضت الأوضاع الدالة على مثل تلك الطبيعة، فلا يوجد منها شيء بعد. وهذا بناء على أن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعض أثره وهو غير مسلم، فلعل الوضع إنما يقتضي ذلك الأثر بهيئته الخالصة، ولو نقص بعض أجزائها فلا يقتضي شيئا، لا إنه يقتضي ذلك الأثر ناقصا كما قالوه. Sebagai ahli falsafah berpendapat, nujum hanya ada di zaman kenabian, lalu terputus. Demikianlah setiap kenabian terjadi. Sebab adanya kenabian pasti mempunyai letak astronomis yang diperlukan. Itulah baru adanya astronomi tadi. Dalam kesempurnaan letak astronomi itulah terletak kesempurnaan kenabian yang ditunjukinya. Dan kurang kesempurnaan, kurang yang memerlukan tabiat itu kurang sempurna. Inilah arti ahli perbintangan. Bagaimana telah kita terangkan terlebih dahulu. Sebelum letak astronomis yang sempurna, benar-benar sempurna, pasti terjadi letak yang tidak sempurna. Dan ini memerlukan adanya ahli perbintangan, baik seorang ataupun banyak. Apabila letak astronomi itu benar-benar sempurna, maka sempurnalah wujud Nabi dengan segala kesempurnaannya. Letak-letak yang menunjukkan kepada watak alam seperti itu lenyap dan tidak ada satu pun tersisa. Hal ini berdasar pada kenyataan bahawa sebahagian letak astronomis memerlukan sebahagian bekasnya. Pendapat ini tidak boleh diterima. Mungkin letak itu cuma perlu bekas itu dengan gerakan yang bekas. Apabila sebahagiannya daripada partikel-partikel gerak itu kurang, maka letak pun tidak lagi memerlukan apa-apa. Bukan kerana letak itu memerlukan bekas tersebut, kerana tidak sempurna seperti mereka katakan. Okey. Belik sikit orang Melayu ni. Belik sikit orang Melayu ni. Indonesia sebenarnya dia kata letak tu sepatutnya dia guna kedudukan. Datuk. Betul yang saya yang Rosenthal punya translation, tolong Haji Farid confirm juga ya, dalam kami punya yang apa tadi astronomi Ustaz yang dia translate kan, yang kami punya constellation macam Datuk Muk cakap tu, satu gugusan pattern bintang kan. Dia punya tu. Maknanya kalau dia nak kata astronomi, kalau dalam bahasa kita astronomi besar kan. Sedangkan gugusan bintang adalah dalam astronomi itu sendiri. Betul juga. Maknanya kita kena tegur sikitlah tentang translation tadi kan. Satu ialah apa tadi, perbintangan, kita kata penujuman kan, nujum kan. Banyaklah. Nanti itulah saya nak tanya editor zaman mana ni dia translate. Anda sikit sumbangan sebab anda tengok istilah tadi dia panggil rhythm prose atau itu ada dalam Britannica. Makna dia ini ialah
kebolehan yang ada sebelum ataupun amalan sebelum para rasul Nabi dalam Britannica. Dia kata pre-Islamic punya practice. Jadi memang apa dia panggil soothsayers memang Kuhan ni mengguna kaedah inilah. Dia datang para rasul semua dia tercabarlah dia punya pendekatan yang sudah diganti dah tak ada lah lepas para rasul tak ada lagi peranan lah. Sebab tu mana Kahan ni banyak zaman jahiliah tu. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad tu ramai pokok ni lah yang punya. Ya, dan dekat ujung paragraf nanti ada nama-nama khusus lah orang yang mengamalkan benda macam ni. Mungkin Datuk Mut menjelaskan ya. Mungkin juga kita kata zaman Nabi Musa tu kan, zaman supernatural, zaman kalau kita tengok movie pun kan, Lord of the Rings semua tu kan, macam tu kan, supernatural. Jadi ketika itu pun maknanya bila saya ingat Ibn Khaldun bila dia perhati ahli-ahli filosofi kan, cuba nak mungkin dia nak cuba faham, mungkin cuba debate lah antara apa beza nujum dengan nubuah kenabian. Kan? Nampak dua-dua supernatural. Lepas tu dia fikir nujum ataupun yang wizard ni kan. Wizard kan. Kita panggil wizard lah, orang western panggil wizard kan. Wizard ni dia pun boleh juga nampak benda yang tak nampak. Dia juga boleh buat benda-benda magic macam-macam kan. Tapi di sini yang saya faham lah, wallahu a'lam, kita Rasulullah adalah nubuwah itu daripada Allah kan. Sedangkan kenujuman ni adalah dikata evil kan, benda-benda diri daripada syaitan. Syaitan, betul. Sebagai middle lah. Betul. Tu cerita dalam Al-Quran tu apa tu yang malaikat yang dia nak ajar apa tu? Apa tu Datuk Mut yang Harut Marut kan. Saya rasa lepas daripada tu saya tak tahu saya baca dekat mana, lupa dah. Lepas tu itu yang mula manusia belajar tentang magic. Wa ma ya'lim betul tu. Wa ma kafara Sulaiman. Jadi saya nak cadang lah. Ya. Kalau Datuk Mut jumpa dengan Awas Harian, sebab buku ni diterjemah tahun 93. Dah sudah 5 kali cetak. Yang ni yang kita pegang ni cetakan kelima 2006. Jadi dah 5 kali edit dah. Salah. Kena edit balik lagi dengan Awas Harian. Kita bagi tahu dia lah. Masalahnya orang bahasa tidak boleh. Dia kena orang tamadun. Dia pengelola kan, biar dia campur tangan je lah. Ustaz, 5 kali edit ya. Dalam mana? Publish benda tak betul. Macam cetak kelima kali dah ni. Cetak kelima. Revise Anak kata kalau Ahli Harian menarik juga kalau dia kerana takat ni kita bincang ialah dalam terjemahan orang putih dia panggil rhyme prose ataupun prosa yang ada rhythm. Tapi dalam dia cross refer kepada Britannica, ditulis ni ialah literature ataupun amalan pra-Islam. Jadi Ahli Harian akan minat jugalah, dia sendiri meminat bab prosa, sajak semua ni. Dia orang menggunakan pendekatan sajak proses semua untuk menyampaikan benda ni sebelum Rasulullah semua tu. Wallahu a'lam. Betul. Cumanya apa yang saya boleh telefon terus kepada ketua pengarah dia tu. Ya, adik-adik kita juga. Cumanya apa dia boleh buat kalau ada kepakaran. Soalnya kita punya translation pun based atas orang Indonesia punya. Nak cepatnya lah dan tidak ada amanah. Banyak cerita dah pula cerita. Tapi maksudnya pasal benda ni legasi buku Islam yang besar. Jadi biar ada perannya Datuk Awas Harian. Jadi dia pun nanti saya sebut pada Atma. Saya sebut pada Atma. Jangan dia bahasa sendiri, dia akan pertahankan lah. Kita sebut biar Atma yang komplain. Okey, insya-Allah. Awas Harian pun chairman situ.
Saya ada di situ juga. Nantilah sebut. Dia bukan buku-buku lain lah. Ya buku-buku Ibn Battutah. Yang besar-besar tu. Ya legasi Islam tu. Sorry, Datuk. Assalamualaikum. Yeah. Mungkin bila dia nak, yalah, misalnya katalah satu task force yang melihat balik ya definasi yang ditranslatekan, bermakna dia boleh buat macam kita jugalah. Maknanya asal dia ialah dalam bahasa Arab kan. Jadinya makanya kita kena tengok juga Rosenthal punya, dan tak tahulah yang lain dan yang lain lagi kan, dan kita tengoklah adakah sesuai dengan kehendak tujuan penulis tu sendiri. Ya, betul. Itulah tu. Itulah masalahnya. Mungkin orang tu dia tidak faham idea Ibn Khaldun tu. Dia hanya buat translation berasaskan kepada kepahaman bahasa. Itu pun macam kedudukan. Itulah mungkin bahasa Indonesia tu dia beza sikit. Tapi maknanya orang Melayu yang memelayukan bahasa Indonesia tu pun dia tidak. Saya dah syok dah ni bila yang saya dengar Ibn Khaldun ni, setara mana yang dia translate buku-buku fiqh, itu yang takutnya. Ini cerita tentang tamadun okeylah. Tapi dia terjemah Zuhaili punya idea tentang fiqh, tentang apa Allah. Macam mana? Jadi betul Datuk kan? Kita dah rasa macam cuak kan? Cuak lah. Ana masa ikuti Datuk dan Ustaz Gamil juga Ana baca teks ni. Dan pemikiran Ana ni ialah betapa tingginya bahasa Arab. Dengan Ibn Khaldun boleh mengupas mengenai ini soal literature ataupun bahasa Melayu literature lah. Kerana dia membicarakan amalan pra-Islam. Macam mana, dan juga kemudian tadi tu bincang mengenai pemikiran tu, tapi makna bahasa Arab tu begitu luas dan dalam dan juga halus. Bicara soal akal, soal levels of istilah persepsi, semua tanah saya istilah agak tinggi dari segi intelektual dan maksudnya lah. Wallahu a'lam, makna dia bahasa Ibn Khaldun ketika itu pun kaya bahasa dia. Betul. Bahasa dia bahasa yang gagah kan. Dan kita nak terjemah pun tak boleh dekat. Allah. Bahasa tu bukan pengertian pengertian harfi dia tu Allah. Ana Datuk tengah bila Ana terjemah buku English pun antara literal translation, terjemahan literal, terjemahan makna. Kadang-kadang kalau orang ahli akademik atau para penterjemah, dia terjemah literal, tapi kadang-kadang maksud menulis guna istilah tu tapi maksud dia lain. Betul. Kalau cerita lagi, itulah saya kelahi seumur dengan editor tu. Dia faham kita tulis, dia kata dia tak faham kita tulis tu dari segi maksud kitanya. Dia pergi baiki bahasa, entah ke mana. Datuk Sotaki dulu, bila dia terjemah Zilalul Quran, dia tidak membenarkan editor menyentuh terjemahan dia tu. Ana bagi contoh masa Ana translate bahasa, Ana libat dengan tulisan Dr. Stephen Covey bahasa Inggeris dia dalam bahasa Melayu. Masa doktor, kalau kita ambil contoh istilah put first things first. Terjemahan literal, put tu letak. First thing benda pertama. First pertama. Letak benda pertama. Itu terjemahan literal, tapi betul. Kalau maksud ialah kaedah utamakan perkara penting terlebih dahulu. Itulah yang mengelirukan jadi bila kalau kita buat terjemah literal, dia larilah. Orang tak akan faham pun. Betul. Mungkin Datuk Mut. Mungkin yang bahasa tu kemudian dia datang. Maknanya the first
konten dulu. Apa Betul. yang bahasa tu lepas dah kita settle, you nak tengok bahasa pun you advise lah. Itu pun upon kita agree. Ya. Betul. Nantilah kita tanya pokman kita, man bakar, adakah dia berminat ke tidak nak. Tapi kita nak campur, ini orang tak suka kat saya ni, campur kerja orang. Sebab mengelirukan kalau orang baca yang bahasa Melayu saja sangat tidak sampai maksud itu. Betul. Kalau kira kita sorry. Dah contoh bahasa Arab ni, Datuk tasma'u bil mu'aidi khairum min antara. Bahasa Melayu indah khabar dari rupa. Tapi kena terjemah hadis teragak, kamu mau dengar mu'aidi lebih baik daripada kamu tengok. Jauh. Macam tu lah. Dia sebab benda ni akan melibatkan macam mana bahan itu difaham. Kan? Sebab tu kalau kita malas nak campur tangan kan. Tapi kalau dah dia tersasar daripada intent of the penulis, maknanya kita rasa macam kena bagi tahulah dia orang ni. Betul. Mana setakat ni pembaca Melayu tidak dapat menikmati kedalaman huraian Muqaddimah Ibn Khaldun. Kita nasib baik kita boleh cross reference kan. Kita tengok, tak apalah kita ni. Datuk baca, lepas tu kami tengok yang English translation, Ustaz kami tengok yang bahasa punya translation. Kita boleh compare, kita boleh cross check. Betul. Okey, nanti kita cuba-cubalah. Okey, kita pergi sikit lagi nah. Sikit lagi. Okey. Wa amma ru'ya. Tu bawah duduk tu basuri tu. Wa amma ru'ya fa haqiqatuha mutala'atun nafsin natiqati fi dhatiha ar-ruhaniyah. Lamhatan min suwaril waqi'ati فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موجودة بالفعل كما هو شأن الذوات الروحانية كلها وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنية وقد يقع لها ذلك لمحة بسبب النوم كما نذكر فتقتبس بها علم ما تتشوف إليه من الأمور المستقبلة وتعود به إلى مداركها فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفا وغير جلي بالمحاكاة والمثال في الخيال لتخلصه فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير وقد يكون الاقتباس قويا يستغنى فيه عن المحاكاة فلا يحتاج إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال. Saya nak fahamkan. Kok mana pun secara kasar tu okey lah. Mana bab ni dia keluar daripada bab kahanah ni tak? Ni masuk mimpi pula. Mimpi Bab di sini dia buat tajuk alamat mimpi. Okey. Hakikat visi mimpi ialah suatu kesedaran yang timbul dalam jiwa rasional. An-nafsun natiqah. Dalam esensi spiritualnya. Sebagai percikan-percikan dari bentuk-bentuk peristiwa. Selagi jiwa itu menjadi jiwa spiritual, maka bentuk-bentuk peristiwa itu memiliki eksistensi yang aktual di dalamnya. Sebagaimana yang menjadi dengan semua esensi spiritual lainnya. Jiwa menjadi spiritual rohaniah dengan melepaskan dirinya dari materi badaniyah dan persepsi jasmaniah. Ia terjadi pada jiwa dalam bentuk percikan-percikan yang muncul di kala tidur, di mana ia memperolehi pengetahuan tentang kejadian-kejadian mendatang yang dimainkan dan memperoleh semula persepsi yang menjadi bahagiannya. Apabila proses ini lemah dan tidak jelas,
jiwa mengusahakannya melalui gambaran-gambaran kiasan dan gambaran-gambaran khayalan demi mendapatkan pengetahuan yang dikehendaki. Bayangan kiasan itu kemudiannya menghendaki adanya satu penafsiran. Apabila di sebalik proses tersebut kuat, maka ia tidak memerlukan pada kiasan. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya pentafsiran sebab proses ini telah bebas daripada gambaran-gambaran khayalan. Okey. Dan Dato', kita dah skip ataupun dah langkau satu para ke Ustaz? Dato'? Ya. Ya ke? Para sebelum tu ada sebut nama-nama tu, anak tanya juga. Dato' Ustaz Kamil. Betul-betul. Dia ada 2 paragraf harap ni. Melayu. Ya betul. Ini. Mungkin saya terlompat kot. Summa inna haula'il kahan. Betul? Okey. Seronok sangat duk bicara tadi. Nanti saya ulanglah. Kita balik. Kalau kita tengok tu. Summa inna haula'il kahan. Para terakhir. Summa inna haula'il kahan idza asaru zamanin nubuwah fa innahum arifuna bisidqin nabiy wa dilalati mu'jiz لأن لهم بعض الوجدان من أمر النبوة كما لكل إنسان من أمر النوم ومأقولية كما لكل إنسان من أمر النوم ومأقولية تلك النسبة موجودة للكاهن بأشد مما للنائم ولا يصدهم عن ذلك ويوقعهم في التكذيب إلا قوة المطامع في أنها نبوة له فيقعون في العناد كما وقع لأمية بن أبي صلت فإنه كان يطمع أن يتنبأ وكذا وقع لابن صياد والمسيلمة وغيرهم فإذا غلب الإيمان وانقطعت تلك الأماني آمنوا أحسن إيمان كما وقع لطليحة الأسدي وسواد ابن قارب وكان لهما في الفتوحات الإسلامية من الآثار الشاهدة بحسن الإيمان. Betul ni satu paragraf. Ahli-ahli nujum ni tidak dia hidup semasa dengan Nabi. Mereka menyedari kebenaran yang ada pada baginda. Dan kehebatan mukjizat itu kerana mereka juga mendapatkan sebahagian daripada pengalaman gerak hati itu, wijidan. Daripada kenabian. Sebagaimana setiap manusia mempunyai pengalaman daripada tidurnya. Kesedaran intelektual dalam hubungan ini adalah lebih kuat pada diri ahli perbintangan itu daripada seorang yang tidur. Apa yang menghalangi ahli-ahli perbintangan itu daripada mengakui kebenaran yang ada pada kenabian pada Nabi dan menyebabkan mereka membayangkan tidak lain kerana keinginan mereka sendiri untuk menjadi Nabi juga. Ini mendorong mereka melakukan pencarian. Tetapi apabila kebenaran yang sebenar-benarnya terselah dan mereka pun memendamkan niat untuk menjadi seorang Nabi, mereka akhirnya menjadi seorang insan yang beriman. Sehingga mereka memusuhi Nabi seperti yang terjadi pada diri Umayyah ibnu Abu Salt yang dicita-cita untuk menjadi Nabi. Demikian pula Ibnu Sayyad, Musailamah dan lain-lain. Seandainya mereka tidak mempunyai cita-cita sedemikian dan iman menguasai dada mereka, pastilah mereka akan menjadi orang yang benar-benar mantap imannya. Seperti yang terjadi pada diri Talhah Al-Asadi dan Sawad Ibn Qarib yang sama-sama mengadakan penakkulan-penakkulan yang menunjukkan betapa kuat iman mereka berdua.
Jadi saya rasa bagus kalau kita berhenti di sini bicara bab ramalan, bab nasib 12. Belum pada ru'yan ya. Belum Sebab pada mimpi. Mimpi ni tajuk khas pula ni. Okey. Banyak subjek pula kita nak bicara. Okey. Sebab saya betul-betul nak faham je sekarang ni. Bintang 12 ni sebab semua sahabat, semua majalah dalam macam-macam Facebook, macam-macam timur. Saya sekarang ni ramai juga orang percaya bintang 12 ni. Apa kaitan dengan ilmu nujum, apa kaitan dengan astrologi. Dia tahu mana yang dikatakan percaya kepada benda-benda ni, dia boleh buat syirik dan sebagainya. Jadi patut kita beri penjelasan dan pencerahan. Wallahu a'lam. Dalam tradisi Islam, dia ada Abu Ma'syar Al-Falaki. Dia menggunakan prinsip bintang-bintang ni. Tetapi itu sebagai satu academic exercise. Sebab tu buku-buku macam Abu Ma'syar tu, dia di antara betul tak betul. Macam perbomahan dalam masyarakat kita lah. Nak kata kufur kerana bomoh, tidak juga. Tapi nak kata perbomahan tu betul, tidak juga. Benda scientific. Di antara menggunakan nilai-nilai asas saintifik untuk kegunaan harian dalam mentaliti yang tidak begitu tinggi. Jadi sebab tu orang dulu, orang pondok ni, dia bacalah Ma'syar Al-Falaki ni, Abu Ma'syar Al-Falaki. Jadi dia ada guna rajah dia ada mentera dia apa-apa semua sekali. Itu dilanjutkan oleh tradisi akademik Islam dalam masyarakat. Jadi kalau dibarat, kalau bintang-bintang tu, awak beranak dia bintang apa? Capricorn saya. Ya, sama ada bintang ataupun nombor. Nombor, bintang. Jadi kita ni sejak kecil lagi orang hantar. Orang ajar kita, awak beranak bintang ni, bintang ni, bintang ni. Jadi saya pun tak nak cerita bintang saya, takut orang ketawa. Jadi mungkin kalau setakat itu tidak boleh menyebabkan kepada syirik kerana kita tidak memegangnya sebagai suatu yang solid. Macam orang katanya kalau kita pergi berubat dengan doktor, kita percaya doktor tu boleh menyembuhkan kita, syirik. Itu kenyataan yang melampau daripada para ustaz kita. Itu adalah. Tapi sebab ada benda-benda benar. Capricorn ni dia kata tuan dia pendek, sebenarnya saya tak tinggi. Tapi dia tak benar, dia kata saya Capricorn dia berani, saya penakut. Dia ada di situ kontra lah. Itu atas pentafsir, tidak semua orang mentafsir gitu. Assalamualaikum. Ya. Bagus juga Ustaz Kamil bawa perbincangan tajuk ini kan. Maknanya kita kan kalau daripada kami yang cuba memahami apa dalam KW pun ada dia panggil self-fulfilling prophecy. Bermakna kalau kita percaya kan, kalau kita kata kita Capricorn, kita dulu memang sekolah-sekolah kan kita kata kita apa kawan-kawan kita awak ni bintang apa awak ni bintang apa, kita dua ni memang tak belaga lah, selalu kelahi kan dia. Tetapi kalau kami dalam COVID 7 Habits tu kan dia cerita tentang self-fulfilling prophecy lah. Bermakna kalau kita percaya benda tu, kita percaya benda tu jadi. Kalau kita percaya, sebab tu kita nak predetermine punya nasib-nasib kan. Psychologically dia mempengaruhi kita punya minda. Betul, minda kita. Yang menarik Dato' perkataan tu self-fulfilling prophecy. Perkataan prophecy tu kalau kita mukjizat lah kerana ataupun ramalan. Kalau Rasul kita panggil apa Ustaz? Dia punya apa gambaran masa depan dan berlaku betul. Itu istilah apa? Tanabuk lah. Makna dia jadi istilah tu ialah self-fulfilling prophecy. Jadi satu terjemahan Melayu ialah prophecy itu adalah ramalan masa depan.
Self fulfill tu ialah yang memenuhi diri kita sendiri. Kerana kita nampak tu untuk kalau saya nampak anak saya tak pandai matematik, besar kemungkinan dia tak akan dapat baik dalam matematik. Sebab saya sendiri meramalkan. Jadi ramalan tu bila saya tengok anak saya tak pandai maths, saya takkan pergi dia buat maths mah, tak mau dia gagal. Jadi mau dia gagal betul lah. Kerana itu melihat itu dari segi psikologinya. Bila you lihat sendiri dengan sendiri itu jadilah. Kita kadang-kadang kita digalakkan untuk apa tu Saiful? Boleh tak kalau saya sikit menyampuk untuk dapat pencerahan lah. Jangan minta izin. Ini dalam kelas. Tak payah minta izin. Angkat tangan cukup. Saya duk nampak begini tu. Kita perlu bezakan di antara apa yang dikatakan macam tadi bintang-bintang Capricorn apa semua ada tanda-tanda demikian, ramalan-ramalan demikian dengan apa yang dikatakan sebagai kahin ni. Sebab pada saya yang saya nampaknya hak yang Capricorn, Pisces apa semua tu dan juga berdasarkan kepada bulan lahir kita tu, saya dah nampak itu mungkin berdasarkan pada pengalaman, kajian pengalaman. Orang yang lahir bulan ini bintang dia begini, sifat dia begini. Tapi kalau macam kahin ini yang saya nampak dia seolah-olah nak menyerupai mukjizat. Dia nak pergi kepada tahap Nabi tu. Jadi di situ yang berbezanya. Sebab tadi Ustaz kami duk cerita pasal boleh membawa pada syirik apa semua tu kan. So pada saya kalau kita tak boleh nak masukkan kahin ini sama dengan hak yang astrologi yang biasa ni. Dan satu lagi ilmu perbintangan yang falak ni pada saya lah yang saya nampak dengan sikitnya ilmu saya ni, hak yang falak ni pun lebih kepada pengalaman. Bintang ini ada di tempat ini, jadi keadaan di bumi begini. Dan dia mungkin berbeza kalau kata di tempat-tempat lain ataupun tengok bintang yang lain, dia akan jadi hasil yang berbeza. Macam tanah Melayu mungkin lain, tanah Arab mungkin lain. Jadi yang saya nampak kahin yang dibincangkan oleh Ibn Khaldun ni lebih kepada kahin yang bentuk ramalan yang menggunakan sajak tu. Sajak ni macam jampi lah. Jampi mentera lah. Mentera kan bunyi pun macam sajak. Kan? Yang berlaku sebelum Islam dan mati ketika zaman Nabi ada. Kemudian zaman kini dia bangkit balik. Sebab kehendak manusia yang nakkan benda manusia ni terutamanya, tak malah kita nak mengata bangsa kita kan, tapi kita ni suka dengan benda-benda yang begitu. Dan kaitnya pula bila akal ataupun bila kita punya minda separa sedar kita tu dah pegang benda tu, dan bila berlaku kita akan katakan ini sebab tadi tu. Jadi pada saya duk nampak begitulah. Betul lah tu. Dan kahin ni perlu bezalah Puan Nazri, sebab tadi sihir, sentuh pasal sihir kan, dia apart yang lain sikit daripada apa yang Harut dengan Marut. Cuma dia berkait rapat lah. Macam Ibn Khaldun nak cuba gambarkan, dia punya transisi daripada perbincangan kiri kena nubuah. Nubuah maknanya dia boleh dan bagaimana menerima wahyu tu. Kadang-kadang dengan bunyi loceng, dengan cara-cara yang keluar daripada kelaziman biasa manusia. Jadi orang yang kahin ni pun nak cuba jadi macam Rasul juga. Dia cuba jadi dia pun menggunakan perantaraan. Tapi Rasul, kata Ibn Khaldun, benda itu dah ada dalam diri. Allah dah bagi kepada para Rasul Nabi untuk upayaan tu. Tapi yang kita kata mereka ni yang tenun-tenun ni dia sengaja nak tunjuk konon dia boleh jadi macam Rasul Nabi, ada mukjizat kononnya. Macam Umayyah dah lah. Umayyah Musailamah tu. Dia kata dia ada ciri kerasulan dah. Ini mungkin juga Datuk jadi punca yang saya tengok zaman sekarang ni, orang duk tuduh ahli-ahli sufi yang kata tahap wali yang sampai orang kata boleh nampak Lauh Mahfuz apa semua ni kan. Itu bab lain. Itu kita selesaikan dengan selesaikan persoalan apa beza antara kahin dengan falaki. Yang Saiful kata tu ialah falaki. Sebab tu dalam tradisi Islam
dia masih lagi mengekalkan subjek falak ni, falaki tu. Falak, jadi dalam Islam ni ilmu falak dia tu ada, dia pergi setakat melihat kepada waktu saja-saja. Okay? Tapi macam Syaiful kata tadi, ada yang pergi lebih jauh pada itu, melihat kesan cakrawala kepada perkembangan dan perubahan hidup manusia. Itu dia katakan berasaskan nilai-nilai saintifik, tetapi dalam pengukuran saintifik sekarang ini dia tidaklah sempurna. Tapi digunakan juga. Sedangkan kahin ni dia tidak melihat dari segi perkembangan yang saintifik, dari segi pergerakan cakrawala. Dia pergi mengintai. Ini bahasa orang kampung. Dia pergi mengintai di Lauh Mahfuz. Jadi dengan menggunakan pihak ketiga. Dia hantar apa tu, dia punya postman, dia hantar apa kat duduk bincang di Lauh Mahfuz tu, kamu bayar ayat takut. Ana ada terfikir kenapa Ibn Khaldun kena membicara perkara-perkara ini sebelum bincang mengenai sejarah. Kerana dia nak membicarakan kepelbagaian bentuk manusia yang mempengaruhi tamadun dan juga ketamadunan. Jadi dan macam mana masyarakat akan dipengaruhi oleh kualiti-kualiti jenis manusia. Tapi ada jenis yang boleh sampai kepada tahap keupayaan begitu, dan mungkin dalam sebelum datangan Islam Rasul tu pun memang orang macam tu banyak. Ini pre-Islamik ni dah ada, sebab tu mereka mencabar Rasul semua tu dengan kerana menggunakan prosa, menggunakan sajak, kononnya bangsa Arab kan, itu masa tamadun mereka sebelum adanya kenubuah lah. Sebenarnya dalam masa jahiliah ni, sebelum Islam ni, ada sajak-sajak yang dia punya ketinggian nilainya dekat-dekat dengan Quran tu. Dia al-mu'allaqat sab'ah, maknanya 7 antologi puisi. Macam antologi lah. Mu'allaqat dah 7 puisi yang sangat tinggi mutunya sampai digantung di Kaabah kan. Jadi cerita kita ni, kita belajar soal Arab juga. Bila Antar Ibn Shaddad, saya boleh jumpa drama Antar tu berapa kali saya ulang. Bila dengar sajuk dia tu bergerak. Dia cerita macam kuda dia tu, bagaimana bunyi suara kuda dia berlari-lari dan sebagainya. Jadi kita pun bergerak. Bergerak tu dia guna. Jadi sampai ke situ ketinggian sastra masyarakat jahiliah. Kemudian bila sampai Nabi bawa mukjizat Quran, tinggi lagi sastra itu kan. Mungkin begitu. Ya begitu juga ada kahanah-kahanah yang kuhan, pokok-pokok kahanah, pokok-pokok nujum yang hebat-hebat dalam masyarakat tu. Kemudian bila sampai Nabi tinggi lagi, mana ambil secara langsung daripada Sidratul Muntaha, yang tepat apa tu? Yang dikatakan apa tu, malaikat Jibril pun tak boleh pergi, dia kata apa semua sekali. Jadi macam Musa dengan apa tu, tukang sihir itulah. Jadi tukang sihir dia mengelirukan mata, maka orang nampak tongkat dia sudah menjadi ular. Gitu kan? Tapi Musa dia tidak mengelirukan mata. Tongkatnya sebenarnya telah menjadi ular. Anda terfikir perbicaraan kita ni bagaimana manusia daripada serendah binatang sampai lebih sampai kepada malaikat. Itu keupayaan insan tu boleh. Cuma tapi ikut menurut Ibn Khaldun hanya para rasul dan nabi nubuah saja yang dia tak perlu nak develop, nak buat benda ni, tapi dianugerahkan keupayaan untuk dia dapat wahyu. Tapi yang lain-lain tu sedang usaha macam-macam cara, kadang-kadang dipengaruhi oleh syaitan, setengahnya tu keupayaan dia punya akal dengan latihan dia boleh macam kita kata, kalau kita nak supernatural, macam kita nak buat supernatural boleh dapat. Kita usahakan dapat juga kerana akal kita punya roh dan akal ni ada keupayaan ke situ, tapi sama ada dipengaruhi bagaimana dan cara kita punya disiplin.
Sama disiplin akal intelektual tu pun kena digilap kan. Kau dah tak sampai juga tahap tinggi intelektual. Bagus saya sendiri pun dia kena mengakulah kekurangan sendiri tu. Sebelum ni saya baca Ibn Khaldun ni saya tebuk-tebuk tempat sosiologi. Bila tengok tempat-tempat ni rasa tak berkenaan. Jadi sekarang ni pasal kita lalu kan. Apa semua sekali lah. Yang anda kata 2-3 minggu lalu. Tulisan dia ni ialah mungkin nak kata apa, penggarapan daripada tulisan-tulisan sebelum yang terbaik. Dia kumpulkan dan dia garapkan, tapi dia nak bicara soal tamadun dan soal sejarah, tapi dia kena huraikan supaya bila dia hurai sejarah ikut dia punya ilmu dia tu boleh orang faham lah. Tidak orang tak faham tu jadi mukadimah tu. Ada orang lain nak tanya lagi ke? Saya nak manfaatkan. Saya nak kalau kita ada masa lagi. Saya nak manfaatkan 1-2 perkara lagi untuk nak bertanya lah. Dia perlu ditanya. Dia kita nak bincang sikit lah. Saya duk fikir dulu orang Melayu suka sangat bincang tanah, air, api, angin. Pasal apa 3-4 perkara tu. Jadi bila saya mengajar sikitlah madakah falsafah kepada budak, saya baru bertemu rupa-rupanya pendapat-pendapat ahli falsafah sampai Greek tu ada mengatakan dunia jadi daripada tanah, ada kata jadi daripada air, ada jadi daripada api, ada daripada angin. Dan masyarakat kita pula dia translate pula. Kalau pak beradik, ya abang tu tanah, ya adik tu air, dia nombor 3 tu api, panas sikit. Kemudian ada angin, berangin. Jadi kita translate kau tu. Lepas tu ada pula orang macam-macam lah. Dia nak jodoh orang pun tak nak air, api, angin. Jadi benda-benda macam ni. Lepas tu bagaimana kita nak kaitkan tadi antara ilmu ramalan tadi dengan orang suka pakai cincin, orang suka guna besi, keris. Benda-benda betul-benar realiti dalam masyarakat kita. Yalah. Saya nak sangkut satu lagi ialah ilmu adat. Sebab sekarang ni orang-orang percaya, orang Cina kan. Saya benar. Datuk Muk ada nombor kereta 555. 5. Kebetulan. 5 tu angka mati. Dan maksud kita sekarang ni, makna orang sanggup, saya ingat nombor 8888 tu orang beli sampai 100,000. Jadi ada setengah masyarakat. Saya ada sebuah kereta dulu. Kita tak tahu. 8868. Kemudian di tengah jalan tu orang minta beli nombor tu. Saya kata buat apa? Dia kata nombor ni om. Tak pun lah mana juga. Kereta tu rosak semacam. Tu ilmu pernomboran nak tu. Pernomboran. Dia ada perbintangan, ada pernomboran, macam-macam. Nanti saya sebelum jawab yang kami tanya ni. Kalau dari segi melodi, lagu, saya boleh hurai. Lagu-lagu Arab ini dia banyak berasaskan kepada fenomena alam di mana unta dan kuda bergerak. Sebab tu dia pergi fa'lun. Dan kita belajar arut kan? Fa'lun. Jadi dia pergi tu fa'lun, fa'ilu apa semua sekali tu. Dia gerakkan dia tu kerpuk. Itu lagu Arab nah. Arab. Tapi lagu Hindustan dia lebih menggambarkan desir angin, bayu. Desir angin, bayu dan sebagainya. Jadi sebab tu lagu Hindustan dia melalut semua. Itu ditulis dalam buku. Kemudian yang saya berbohong sikitnya lagu orang putih. Lagu orang putih lagu heavy metal apa semua. Saya kata itu tiru orang Apache nak makan orang. Gelang. Saya kata mungkin dalam kehidupan manusia ni saya agaklah setinggi mana pun intelektual manusia dia susah nak lepaskan dirinya daripada benda-benda yang kepercayaan kepada soal-soal spirit.
malam dua hari lepas duduk tengah mesyuarat di apa tu lembaga UIM tu. Naik chancellor dia sebut, dia kata mau ni ada bangunan dia tu ada hantu besar situ. Allah, saya kata hantu tu bermula daripada diri awak. Tapi kepercayaan tu ada. Padahalnya kita kira ni orang taraf naik chancellor ni orang yang intelektualnya tinggi, tetapi benda-benda macam tu. Ada China ada juga pernomboran China kuat sekali. Ana rasa mungkin apa yang Ustaz Kamil bangkitkan ni agak satu yang menarik juga kalau kita amati dan buat sikit. Ana perhati perkembangan dalam dunia barat pun ataupun orang barat pun sebenarnya tahayul kepercayaan ni pun sedang ada comeback, sedang kembali. Banyak cerita-cerita yang superhero semua ni balik pada apa yang Ustaz kami sebut kan. Wind, air, yang muda-muda dah pergi tengok sekarang ni superhero tu banyak daripada asal tuhan-tuhan, dewa-dewa. Dan banyak juga cerita mengenai vampire-nya, zombie semua yang berlaku dalam dunia barat tu, dia pun setelah begitunya maju kononnya intellectualism, kononnya objektifnya bla bla bla, akhirnya dia cari juga supernatural, benda yang tak boleh dijelaskan dari segi sains moden. Betul. Itu macam kalau ikut Ibn Khaldun, saya rasa ini cycle juga. Ya, betul. Satu kitaran. Mungkin ini banyak panjang lah kita bincang ni. Mungkin inilah dikata nature hidup ni, dia mengimbangi bidang-bidang. Betul, saya ingat ada saya baca artikel dia kata nikmat lupa. Orang ni kalau dia tidak lupa, hilang nikmat hidup. Mana kalau semua dia pernah alami itu dia tidak lupa. Jadi macam itulah, maknanya walaupun tinggi macam mana pun anda punya intelektual, tapi mesti benda-benda ni ibarat kalau kata agak kulit-kulit lah, kulit rambutan. Kok mana pun kulit tu ada. Anda rasa, Datuk, anda rasa ada ujian kita ni dengan zaman dikatakan zaman post-normal, zaman pasca kelaziman kebiasaan, banyak benda yang tak boleh dijelaskan daripada sains lagi. Ya, betul. Ataupun menjangkaui berbeza dengan faham sains. Termasuklah COVID, termasuklah cuaca. Jadi banyak orang nak cari selain daripada jawapan dalam sains. Ya. Sebab tu saya rasa akan ada peneroka kepada bidang-bidang ni, seolah akan keluarlah orang menjelaskan inilah angin, cuaca, angin lah, tanah lah, dia akan pergi ke situ lah. Bukan lagi logika kononnya objektiviti, dia akan pergi pada bidang budaya, asal mana usul, inilah Datuk ni moyang kita beritahu jadi dia pergi situ lah. Kerana dia tak pegang Al-Quran dan Sunnah, jadi dia akan pergi kepada siapa yang cuba nak inilah susaya lah, siapa yang boleh menyampaikan dengan bahasa yang akan menyampaikan orang. Wallahu a'lam. Jadi maka dia muncul lah. Bagus. Saya nampaknya gini tu. Kau boleh bagi sikit respon kan. Maknanya apa yang dapat kita ambil isyarat dalam teks yang kita baca tadi tu. Mana apa yang hasil hari kita bincang-bincang ni dia balik pada fitrah Allah Ta'ala jadikan manusia ni, dia ada dua kan. Satu spiritual, kemudian yang kedua fizikal. Yang kita masuk ke kahin apa semua ni, ini benda-benda yang kenapa adanya benda tu, kerana adanya unsur spiritual pada manusia. Dan hak yang tadi Syekh Farid kita sebut ada kan, orang kembali pada ambil kepercayaan Tuhan-Tuhan lama tu. Saya duk nampak benda yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim AS. Bagaimana manusia tu nak mencari Tuhan dia. Jadi dia timbullah pahaman-pahaman yang itu. Jadi Nabi yang diutus ni untuk membetulkan balik pahaman, nak tarik balik.
Jadi ni tugas-tugas Tok Kamil apa, Ustaz Kamil, Tok Mok kan, tarik baliklah masyarakat kan. Tarik balik supaya betul balik. Kalau gitu kita beki puak-puak kita dululah ya. Puak-puak pasukan pemulih ajaran salah. Kita kena bagi tahu mereka itu jangan totok sangat. Datuk. Misalnya nak buat tasydid ummah tu kena masuk juga. Kena nantilah kita masuk situ lah. Jadi katalah tasydid ummah ialah cara kita manfaatkan akal dengan roh. Mungkin. Macam kerajaan langit. Nah, kerajaan langit dia tu. Mana kita tak tahu, cuba mananya usul gala dia tu kena apalah. Insya-Allah lah kita masuk agenda tajdid. Saya nak sikit, saya nak celah sikit. Ustaz. Tadi saya nak ada yang satu istilah yang diguna pakai dalam kahwin itulah yang self-fulfilling prophecy kan. Di mana bagi kami, bagi orang yang mengkaji culture kan, macam mana culture tu dibentuk. Kalau kita lihat balik culture orang Melayu tu kan, kita ialah sebelum Islam, kita bukan saja sebelum Islam, kita juga banyak budaya kita ada Hindu bercampur kan. Jadi kita ni bukan orang Islam saja. Jadi walaupun orang Islam, jadi kita budaya itu kita tarik dari berbagai-bagai. Jadinya macam kita percaya ada penunggu ya. Dekat pokok ada penunggu. Benda ni bukan satu yang daripada Islam pun, tetapi satu yang asing yang dimasuk dalam budaya kita orang Islam lah. Saya rasa itulah kita tengok. Tapi kalau kita tengok balik kepada self-fulfilling prophecy yang Kabir cakap kan, tapi dalam bab ni senang untuk saya faham lah, saya guna ni. Maknanya kita ni macam ni, apa-apa sahaja kita percaya, betul ke tidak, dia akan jadi. Contohnya kan, kalau kita percaya pokok itu ada penunggu dan pokok itu ada hantu dan ia boleh membuat kita sakit, maka dia akan sakit. Kita akan menjadi apa yang kita percaya. So belief, kita panggil belief atau kepercayaan ini ialah dia akan membina budaya itu sendiri. Jadi sekarang itulah yang macam ustaz-ustaz sekarang, saya tak tahulah ustaz yang mana kan, dalam tajdid pemikiran. Kita nak pindahkan benda yang cara fikir kita tak betul daripada kita percaya benda-benda tidak membawa apa-apa kebaikan pada kita pun. Kan? Dari segi tauhid kita, akidah kita, sesungguhnya yang menentukan kita itu Allah. Sesungguhnya kita kata, kalau tengoklah kawan-kawan kita beramai yang mati masa Covid kan, tak sakit pun. Kan? Yang selama ni yang sakit tak mati pun. Kan? Jadinya kita kena benda akidah itu, kita kena beralih daripada akidah kepercayaan, percaya selain daripada apa yang Allah cakap. Allah dah tentukan. Jadi ini adalah bukan senang ni. Ini kalau ustaz-ustaz pun bawa kita kepada pemahaman Al-Quran tu sendiri kan, yang tauhid, kalimah syahadah tu sendiri kan. So saya rasa titik tolak itu kena difaham. Kalau tidak kan, kita punya datuk moyang kita dan star-star ni, horoskop kita kan. Saya pun budak-budak dulu suka star. Sebab kita suka tabiat ni, kita spiritual, suka kepada benda-benda yang supernatural. Kan, wallahualam. Betul. Okey. Sebab tu saya rasa dari segi agama pun ada hadis Nabi sebut, hadis kursi tu, ana inda zanni abdi. Saya ikut sangka hamba. Kata orang tua dulu kan, kalau anak dia naik pokok, jatuh kan, bok jatuh. Jadi maknanya sangka ibu bapa kepada anak-anak ada kesan, pengaruh. Cita-cita ibu bapa kepada anak-anak pun ada pengaruh. Tapi yang akhir bagi saya nak, ada masa sekali lagi, saya nak balik pada ilmu nujum asal tadi, dari realiti kita. Pertama saya nak ambil kes Mona Pendi lah. Bagaimana Mona Pendi boleh mempengaruhi orang politik untuk menaik pilihan raya, amat ilmu dia sampai berlaku cerita pembunuhan. Yang kedua, saya dengar, ini kajian buat ketika nak buat KLIA tu,
kontraktor ni juga jumpa Tok Nojo juga, jumpa Tok Bomo. Untuk mendapatkan kontrak. Jadi orang politik percaya pada Bomo, ada ramai lah. Dekat pilihan raya no. Saya tahu Bomo Indonesia, Bomo Arab pun katanya, mari ke Malaysia ni bawa karung duit. Ramai. Dia termasuk orang-orang atas saya lah. Dia Bomo tu. Dia kita kata kalau kontraktor pun nak masuk kontrak dengan KLIA tu pernah pakai Bomo juga. Dia memang ada kajian lah. Di Malaysia ni Bomo ni 80% penipu. Tok Bomo tu? Tok Bomo tu. Ya Bomo betul-betul. Hak Bomo tak tahu betul tak betul lagi. Cuma dikatakan agak tidak sesat lah. 20% saja. Dia benda ni kajian dia buat, habis duit 3 juta buat kajian ni. Oh itu jadi maksudnya dia dalam pilihan Ramli dia kata kau nak maaflah Tok Bomo, saya pun temberang juga. Akhir Tok Bomo kata saya pun temberang juga. Sama-sama temberang. Jadi saya ingat cerita daripada almarhum Mufti Ishak Baharum. Orang yang kita percayalah. Dia cerita seorang suami tu bawa isteri dia pergi Bomo pada Tok Bomo. Dia tunggu luar dah. Tok Bomo memang duk Bomo bini dia dalil. Jadi kena Bomo lah bini dia tu. Dia Bomo dia Tok Bomo tu. Dia tunggu luar ni. Jadi begitu dalam masyarakat kita ni maksudnya kita bukanlah nak menafikan peranan Tok Bomo tu. Ada hak 20% tu. 80% ni banyak dalam masyarakat kita. Dia ni dipercayai oleh orang ramai kita lah. Dia soal eksploitasi dalam masyarakat ni. Bukan saja pok-pok ni, orang akademik pun dia exploit orang. Pendakwah pun dia exploit orang. Sekarang ni dalam YouTube dalam media sosial ni banyak juga yang cuba mempengaruhi orang supaya memberi derma kepada projek dia macam ayat Quran dan sebagainya dan mentafsirkan secara yang melampau sebagainya. Ini benar-benar macam tu lah. Jadi bukan Bomo sahaja, saintis dan orang bisnes dan sebagainya kan. Saya selalu duk seluruh dengan Syadi tu. Dia selalu duk pergi conference kat sana, sini. Kata awak ni dirasuah ni sebenarnya. Dia kata, ni sponsored by sekian. Lagi buat konferensi di katalah Bangkok tentang penyakit sekian. Ini benar-benar macam ni, eksploitasi dalam politik banyak juga. Jadi macam mana tu? Itulah. Ni pun orang takut vaksin, tiap tahun kena vaksin. Apa dia? Tiap-tiap tahun kena vaksin pula. Lah ni nak nombor 3, nak asal nombor 4 dah ni. Betul, Datuk. Saya tengok apa Tok Mok sebut pasal eksploitasi ni kan. Maknanya apa? Eksploitasi hak yang paling mudah adalah dengan kepercayaan. Yalah, masuk agama. Menggunakan kepercayaan itu. Jadi dia kait dengan unsur hak rohaniah yang ni tadi. Mana tu Nabi yang saya teringat satu hadis Nabi sebut, siapa yang berjumpa dengan kahin ni kan, kemudian membenarkan apa dia cakap, maka dia dah kufur dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad tak? Jadi orang kata Nabi bawa kita balik adalah dengan kita berpandu pada semata-mata wahyu daripada Allah Taala, sebab itu yang sebenar. Cuma disebabkan mungkin dengan budaya, dengan keadaan keliling kita, cara kita berfikir, dia menyebabkan kita akhirnya lari daripada tuntunan wahyu. Yang saya nampak begitulah. Dan itu paling mudah pun. Jangan kata Tok Bomo tu, sebab saya terlibat dalam rawatan Islam kan. Orang yang guna rawatan Islam pun macam tu juga. Dia exploit kat gitu juga. Kan? Banyak yang gitu. Betul tu. Bukan rawatan Islam saja, yang konvensional ni pun dia agak exploit juga. Dia cocokkan main lagi padahal Panadol ni bubuhnya betul. Ini cerita-cerita yang betul. Cuma nak balik pada soalan kami awal-awal tadi. Bagaimana kita nak draw
garis antara yang boleh membawa kepada kufur dan yang tidak boleh membawa kepada kufur. Terutama sekali dalam realiti hidup sekarang ni. Itu yang patut kita, kalau kita ekstremis sangat, macam terlampau menolak, macam Dr. Syafari kata tadi lah, terlampau menolak benda spiritual ni, mungkin kita terlampau kebendaan sangat. Itu ekstremis juga. Tapi kalau kita terlampau terbawa-bawa juga dengan tu, mungkinnya kesederhanaan lah. Jadi susah kita nak bagi tahu macam mana kesederhanaan dalam Islam. Okey. Ini kita ni dah 4:30 dah tak? Okey. Okey lah. Saya pun duduk terima telefon kali, ada nak bagi sign check tadi. Okey lah. Ya. Cuma saya ingat minggu depan ni tajuk mimpi ni lagi menarik lah. Oh gitu. Okey. Dalam kita daripada mimpi Nabi Yusuf sampai kepada mimpi kita mengarut mengacau ni macam-macam. Oh. Jadi kadang-kadang benda kalau kita boleh tafsir lebih sederhana tak yalah. Kita dah mesti minggu depan tu. Masa mula-mula mimpi. Masa mula-mula ekonomi merudum, saya nak bagi tahu ke kawan-kawan kita pok-pok korporat Cina tu. Saya kata dalam Quran ada Tuhan kata 7 tahun. Nah, 7 kan? 7 tahun ke arah mewah dan 7 tahun ke arah merudum. Jadi dia tak soal waktu, dia soal kita sekarang ni duduk dalam keadaan 7 tahun naik ke 7 tahun turun. Saya kata saya tak tahu lah, saya tahu ilmu itu je. Kita nak dakwah dengan secara tak langsung kan. Dia tak soal waktu. Dia betul-betul realistik. Okeylah insya-Allah. Dan terima kasih juga lah kepada rakan-rakan kita yang sabar mengikuti perbincangan ini. Mudah-mudahan saya rasa saya sendiri mendapat banyak faedah juga daripada pembacaan ini. Dan insya-Allah semua orang mendapat faedah daripada perbacaan dan pembincangan ini. Insya-Allah kita continue pada setiap minggu lah, insya-Allah. Dan akhirnya saya terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.